Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita bersama lagi dengan PTPR Matematik bersama dengan Cikgu Farha. Okay. Jadi hari ini kita akan belajar dalam Matematik tingkatan 2. Okay. Bab 10 dengan tajuk kecerunan. Okay. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk kecerunan garis lurus. Jadi hanya ada satu subtopik sahaja dalam bab 10 kecerunan lah. Okay. Jadi sebelum kita belajar mengenai kecerunan, jadi kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan kecerunan. Jadi kecerunan adalah darjah kecuraman. Kecerunan biasanya dihubungkan dengan ketinggian suatu gunung atau bukit. Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah dengan ketinggian 4,095 meter dari aras laut. Kebanyakan pendaki gunung mengambil masa selama 2 hari untuk sampai ke puncak. Terdapat perhentian untuk bermalam di Laban Rata 3,273 meter dari aras laut. Dari Laban Rata, kecerunan gunung semakin bertambah. Okay, maksudnya daripada Laban Rata ni nak ke puncak, dia punya kecuramannya lagi curam lah. Okay, jadi lagi susah lah untuk kita mendaki kan. Okay, jadi kita lihat kepada subtopiknya. Okay, jadi 10 poin. 1. Kecerunan. Okay, kecuraman dan arah kecondongan. Jadi kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Okay, jadi dekat contoh pertama ni dia dah tunjukkan lah. Okay. Jadi perhatikan rajah di sebelah, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis MN dan KL. Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. Okay, jadi diberi dua gambar rajah. Yang pertama, seorang menaiki tangga dan yang gambar rajah yang kedua, dia turun dengan menaiki eskalator, tangga bergerak. Okay, jadi MN ini kita panggil dia sebagai kecuraman positif sebab dia naik. Okay, manakala kecuraman KL ni kita labelkan dia sebagai kecuraman negatif sebab dia menurun. Okay, jadi tanda positif dan negatif tu sebenarnya dia menunjukkan arah lah. Kalau positif naik, kalau negatif tu turun. Okay, jadi penyelesaiannya di sini, nampak? Garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan MN. Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Maka garisan KL lebih curam berbanding dengan garisan MN. Mana dia nampak sudut? Kat sini. MNP sudutnya ialah 30 darjah. Manakala sudut bagi dekat eskalator ni iaitu KLS ialah 45 darjah. Jadi dia semakin besar nilai darjah yang dekat sini, maksudnya dia semakin curam. Okay. Okay, itu untuk pengenalan bagi nilai kecuraman lah. Okay, nilai tanda positif atau negatif dan juga nilai sudut bagi setiap nilai sudut bagi setiap segitiga yang akan menentukan nilai kecerunan dia. Okay. Okay, jadi apa itu kecerunan? Kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okay, jadi contoh hari ini kita hanya nak tentukan jarak mencancang dan mengufuk sahaja. Okay, kita tak kira lagi lah kecerunan ni. Kita nak kenal pasti jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okay, jadi daripada rajah di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okay, diberi gambar rajah yang pertama ni. Okay, ada budak-budak tengah main.
Glongso dekat taman permainan. Okey. Okay. Okey. Pada gambar Raja Budak yang tengah main glongso ni, okey, kalau tengok ketinggian dia A ke B, iaitu 2 meter. Manakala lebar dia yang segitiga ni ialah 3 meter. Jadi jarak mencancang ialah 2 meter. Mana cikgu ambil 2 meter? Yang berdiri ni, jarak yang berdiri ni. A ke B? Iaitu A ke B. Manakala jarak mengufuk ialah daripada B ke C, iaitu 3 meter. Okey. Jadi jarak mencancang ialah jarak yang berdiri. Ini berdiri. Jarak mengufuk ialah baring atau menegak. Melintang. Okey, jarak mencancang berdiri atau menegak. Jarak mengufuk baring atau melintang. Okey? Okey. Jadi ini bagi yang gambar rajah macam ni lah kalau dia bagi segitiga terus. Macam mana kalau dia bagi dalam koordinat ni? Dalam bentuk dalam graf ni kan. Cikgu besarkan. Okey, jadi kita tengok dulu macam mana kita nak cari jarak mencancang dia. Okey, kita pergi dulu kepada soalan A. Okey, A. Okey, jarak mencancang dia. Okey, dia bagi satu garis je kan. Bila dia bagi satu garis je, awak buatlah segitiga kat sini. Okey, bentuknya macam ni. Buat segitiga tu sendiri. Dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, bila dah dapat segitiga, baru kira dia punya jarak. Jarak mencancang dulu. So, jarak mencancang yang berdiri. So, 1, 2, 3, 4. Jadi, jarak mencancang sama dengan 4 unit. Okey, jarak mengufuk kita kira yang melintang. Jadi 1, 2. Jadi 2 unit. Boleh ya? Jadi kita pergi kepada soalan B, warna pink. Okey. Jadi soalan B, nampak? Dia garisannya macam menurun. Jadi buat segitiga macam ni. Okey. Jadi jarak B, jarak mencancang dulu. Kira jarak mencancang sama dengan berapa unit? 1, 2. So 2 unit. Jarak mengufuk sama dengan berapa? 1 unit. Okey. So kita pergi kepada soalan C, warna purple. Okey, soalan C. Dia menaik. Okey. Jadi boleh buat segitiga. Okey. So C, jarak mencancang sama dengan so kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 unit. Okey, jarak mengufuk sama dengan 1 unit. Okey. Soalan D. Okey, soalan D. Jarak mencancang
sama dengan kemudian jarak mengufuk sama dengan. Okey, buat segitiga dia. Okey, jarak mencancang yang berdiri atau yang bernegak. So 1, 2, 3. So 3 unit. Okey, jarak mengufuk atau melintang. So 1, 2, 3. 3 unit. Okey, kemudian soalan terakhir. Okey, soalan E sama juga. Nak cari jarak mengufuk dan jarak mencancang. So jarak mencancang sama dengan jarak mengufuk sama dengan. Okey, segitiga dia. Ini nampak garisannya macam ke bawah. So buat segitiga dekat bawah. Okey. Jadi jarak mengufuk mencancang dulu. So 1, 2, 3, 4. So 4 unit. Manakala jarak mengufuk dia so 1, 2. Jadi 2 unit. Okey. Jadi hari ini kita hanya belajar macam mana kita nak kenal pasti jarak mencancang dan jarak mengufuk sahaja. Okey. Mudah, hari ni mudahlah. Okey, sebab tajuk ni pun mudah. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Okey. Jadi jangan lupa PDPR di rumah itu masih kena belajar. Okey, pandai-pandailah cari masa untuk belajar. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di lain hari. Sekian. Terima kasih.